Itulah pendapat Malik, Thawri, Auza'i, Syafi'i dan Ahmad. Mereka berhujjah dengan hadis inilah, innamal wala'u liman a'taqa. Wala' hanya dipunyai oleh orang yang memerdekakan. Yang ini secara individunya, orang yang memerdekakan itu yang apa ni, memiliki wala'. Kita sudah bicara dulu masalah wala' ni, apa ni, banyak kali dah bicara. Jadi dah bila dia ni merdeka, mana wala' dia dipunyai oleh individu tertentu? Tak ada lah. Bila tak ada, maka dia ni adalah hak masyarakat. Bila hak masyarakat, kalau mati, masuk harta dia tu dalam baitul mal. Gitulah maknanya. Itu yang pertama. Yang keduanya, apa yang Sayyidina Umar kata laqit itu hur, kanak-kanak yang dipungut itu adalah merdeka. Sebab apa? Sebab kemungkinan budak yang dibuang itu anak kepada orang yang merdeka. Kalau dia ni anak kepada orang yang merdeka, maka dia merdeka. Tak tahu waktu tu. Tapi kalau dia ni anak kepada orang yang merdeka, maka tidak boleh dijadikan hamba, dia merdeka. Kalau katakan dia ni anak kepada hamba lah, seorang hamba, maka pusakanya sepatutnya boleh kepada keluarga hamba tu ataupun tuan dia, tuan hamba tu. Apabila tidak diketahui tuan dia tu siapa dia, maka harta dia saat ni masuk dalam baitul mal. Gitu. Itulah alasan mereka. Tapi Qadhi Syureh berkata, wala' dia tu adalah kepunyaan multaqitnya, yakni orang yang memungutnya, orang yang ajung ngambil, boleh ke dia wala' dia. Wala' di sini dengan makna pesaka lah. Pesaka. Itulah pendapat Ishaq bin Rahway, dan dia berhujah dengan hadis Abi Jamilah daripada Umar, iaitu Sayyidina Umar kata kepada dia berhubung dengan Mambuz, yang di seorang kanak-kanak yang dibuang, kamu bawa pergilah budak ni, dan budak ni merdeka, dan kamu mendapat walaknya. Sayyidina Umar kata kamu mendapat walaknya. Tetapi bagi jumhur ulama, mereka jawab hadis ini, athar Sayyidina Umar ini, dengan mengatakan walak di sini bukan makna walaul itq, mana boleh saka gapo tu kalau dengan sebab memerdekakan hamba. Jadi walak di sini dia mana ada merdekanya, dia tidak memerdekakan. Sebab budak tadi tidak jelas hamba kau gapo. Tidak ada wala' itq. Dalam hadis kata innamal wala' liman a'taqa. Wala' hanya kepunyaan orang yang memerdekakan. Di sini mana ada memerdekakan? Tak ada perbuatan memerdekakan tu. Macam mana nak boleh wala' tu kepada dia? Jadi wala' di sini dengan makna tarbiyah. Yani engkau lah yang menjadi mutawalli kepadanya. Engkau lah yang mengurus dia, jaga budak ni. Gitu makna dia. Bukan engkau akan menerima pesaka daripada dia kalau dia mati. Tidak lagu tu. Baiklah. Lepas pada tu, hadis tu kita jumpa banyak kali dah. Abu Abdullah berkata, kata-kata Hakam, wa qala al-Hakam wa kana zawjuha hurran. Hakam berkata suami Barirah tu merdeka. Abu Abdullah berkata, Abu Abdullah ni maksudnya Imam Bukhari. Kata-kata Hakam ni mursal. Kata-kata Hakam ni mursal. Ibnu Abbas berkata, saya tengok dia hamba, jadi suami kepada Barirah yang bernama Mughith, hamba. Bapanya Imam Bukhari ni, dia nak ayatnya ada khilaf tentang suami Barirah ni. Ada yang mengatakan ketika Barirah tu dimerdekakan, dia ni merdeka suami dia. Ada yang mengatakan suami dia tu hamba. Gitu. Dulu dalam Sahih Muslim dulu kita bicara dah masalah hamba ni, dia apabila dia merdeka boleh pilih ke tidak suaminya. Situ bicara. Jadi di sini ada khilaf lah, mengikut Imam Abu Hanifah dan Wawas pendapat dengan dia. Dia kata suami Barirah itu merdeka. Di antara yang berpendapat begitu ialah Hakam bin Utaibah. Ini seorang ulama tabi'in yang besar. Dia kata merdeka. Jadi Imam Bukhari tak terima hak tu. Imam Bukhari tak terima hak tu. Tidak sependapat dengan orang-orang yang tadi.
Tapi dia sependapat dengan orang lebih ramai lagi lah, yang mengatakan suami Barirah itu adalah hamba. Kata-kata Hakam itu mursal. Hakam dia kata qala al-Hakam zawjuha hurran. Hakam ambil mana sanad dia? Dia nak ayat mana sanad? Tak ada sanad. Hakam dia tak ada dengan peristiwa tu. Dia tidak sezaman dengan Aisyah. Kita nak kata dia ambil daripada Aisyah, dia tidak sezaman dengan Aisyah, dia tak ada dengan Aisyah. Bermakna sanad dia tu putus. Dia kata tu tidak bersambung sanad dia. Itu pendapat dia lah. Itu pendapat dia. Mana kata-kata dia tu mursal, yang ini munqati' lah dari segi sanadnya. Tapi Imam Bukhari guna mursal dalam istilah yang lebih umum dengan makna munqati' di sini. Sebab asal hak mursal itu kalau gugur sahabat, itu asal istilahnya. Mana gugur sahabat di antara perawi, seorang perawi itu dengan Nabi SAW, gugur sahabat. Ataupun di antara seorang sahabat dengan Nabi SAW, gugur seorang sahabat. Riwayat tu, hak lagu tu orang panggil riwayat mursal. Itulah mengikut istilah yang asalnya. Tapi Imam Bukhari guna mursal juga di sini. Ini dengan makna munqati'. Imam Bukhari buat mari kata-kata Ibnu Abbas. Mana dia nak ayatnya Ibnu Abbas dah dengan zaman tu. Dia tengok sendiri Mughith itu sebagai hamba. Hak mana hak lebih kuatnya? Pendapat Hakam ke hak lebih kuat atau hak Ibnu Abbas? Tentu sekali hak Ibnu Abbas tu lebih kuat. Hak tu dia nak ayat. Sebab Ibnu Abbas ni dah dengan Barirah, dengan Mughith ke apa tu. Adapun Hakam dia tak ada. Hak tu dia nak. Lepas tu hadis ni lah dia mari belakang hadis ni lah. Walaupun tak ada mirathul laqit dan tidak ada laqit itu merdeka ke apa, tak ada, tapi dipaham daripada hadis tu, boleh dipaham daripada hadis tu apa yang Imam Bukhari sebut dalam tajuk dia tu, boleh dipaham gitu. Bila laqit itu tidak dimerdekakan oleh siapa-siapa, tidak jelas dia tu hamba atau apa, maka dia tidak dikira hamba. Bila tidak dikira hamba, maka pesaka dia tu tidak boleh tidak didapati oleh individu lah, tapi boleh kepada masyarakat, yang ni Baitul Mal. Bau mirath as-saibah. Ini bab mirath pusaka as-saibah, yakni hamba yang dimerdekakan oleh tuan dia dengan mengatakan kamu merdeka dan walak kamu tidak dipunyai oleh sesiapa pun. Dia kata itu makna saibah. Saibah tu asalnya dikatakan kepada binatang yang dilepah oleh orang-orang jahiliah, dengan tidak diganggu binatang itu, bebas dia nak pergi mana-mana. Itu yang dikatakan saibah. Kerana kira-kiranya binatang itu telah banyak berjasa lah, telah banyak berjasa, berapa keturunan dah hasil daripada dia tu. Jadi mereka lepas lah. Itu asal makna saibah. Bebas lah, bebas, ikut dia nak pergi mana, tak ada siapa dia nak ganggu. Tapi hal ni bukan maksud binatang tu, dengan maksud supaya tadilah. Diriwayatkan dari Abdullah, beliau berkata orang-orang Islam tidak melakukan tasyib, yang tidak melepaskan saibah. Hanya orang-orang jahiliyah yang melepaskan saibah. Gitu. Imam Bukhari buat mari lagi hadis Barirah tu. Hadis Barirah tu. Cuma di sini dia sebut lepas pada diberi pilihan kepada dia aja, nak duduk dengan suami dia tu ke ataupun nak pisah. Barirah pilih diri dia. Barirah pilih diri dia. Waqalat, dan dia kata kalau diberikan kepadaku sekian-sekian banyak, aku tak stay duduk sekali dengan dia, dengan suami dia Mughith itu. Ini pada muka surat dalam kitab ni juga, pada muka surat 795. Kalau kita tengok sana 795. Sana banyaklah riwayat yang menyebutkan tentang peristiwa ni. Ni beberapa tajuk Imam Bukhari buatnya. Cuma hak kita naknya kepada dia riwayat daripada Ibnu Abbas, dia kata
Muris tu